Pernah tak rasa pening dengan semua nasihat pasal protein untuk atlet ni kan? Ada yang cakap lagi banyak lagi bagus, ada pula yang kata sumber tu paling penting, belum lagi yang obses pasal timing. Okey, lupakan semua kekeliruan tu sebab dalam beberapa minit ni kita akan susun satu hierarki yang jelas berasaskan sains tentang apa yang betul-betul penting untuk prestasi anda dari tapak sampai ke puncak. Okey, ini dia pelan permainan kita. Mula-mula kita sentuh asas. Kenapa kita perlukan protein? Lepas tu, kita bongkar nombor ajaib yang sebenar untuk prestasi. Seterusnya, kita akan masuk debate panas antara tumbuhan lawan haiwan. Kita akan pecahkan beberapa mitos popular dan akhir sekali, kita gabungkan semua ni jadi satu playbook yang simple yang anda boleh terus guna hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan yang paling asas. Sebelum kita cakap pasal protein, kita kena faham dulu pasal stres. Tapi bukan stres yang buat kita pening kepala tu tau. Ni stres yang bagus, dari senaman. Tak kisahlah anda lari ke atau angkat berat, sebenarnya anda sedang merosakkan otot anda sikit-sikit dalam skala mikro. Dan kerosakan kecil inilah, stres inilah yang jadi macam alam untuk badan kita baiki balik dan bina semula otot tu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, macam mana badan kita pulih dari stres ni? Selalunya, pakar guna satu formula mudah, iaitu 4R. Rehydrate, isi semula, baiki dan ulang. 3 yang pertama ni semua penting untuk recovery. Tapi, hari ni kita nak zoom in betul-betul pada R yang ketiga, baiki. Kat sinilah protein main peranan paling besar. Dia macam pekerja binaan yang datang untuk repair dan bina balik tisu otot yang rosak tadi tu. Okey, jadi kita dah setuju protein ni penting untuk baiki otot kan? Tapi soalan paling besar sekarang, berapa banyak sebenarnya kita perlukan? Dan saya bukan cakap pasal jumlah cukup-cukup makan untuk hidup tau. Saya cakap pasal jumlah optimum, jumlah yang betul-betul boleh boost prestasi anda sebagai orang yang aktif. Kat sinilah ramai orang tersilap langkah. Anda mesti pernah dengar pasal RDA kan? Yang cakap kita perlukan 0.8 gram protein untuk setiap kilogram berat badan. Tapi, ni yang penting dia. Nombor tu sebenarnya untuk orang yang tak aktif. Untuk pastikan diorang tak jatuh sakit sebab kekurangan protein. Ia langsung tak direka untuk prestasi optimum. Jadi, untuk atlet, untuk anda yang aktif bersenam, target kita sebenarnya jauh lebih tinggi. Okey, ready? Ini nombor yang anda kena ingat. 1.6 gram per kilogram berat badan anda setiap hari. Betul, 2 kali ganda dari RDA padi. Dan nombor ni bukan main petik je tau. Ia datang dari banyak meta-analisis. Ni macam kajian gergasi yang kumpul data dari berpuluh-puluh kajian lain melibatkan beribu-ribu orang. Jadi tak kisahlah anda suka lari ke, angkat berat ke, inilah nombor sasaran utama anda kalau nak prestasi yang paling top. Okey, ni satu fakta menarik. Kalau kita tengok secara purata, orang yang amalkan diet vegan ni sebenarnya dah lebih dari cukup untuk capai RDA minimum, sekitar 64 gram sehari. Tapi, untuk capai target prestasi kita tadi yang 1.6 gram per kilogram tu, yang mana mungkin lebih 100 gram untuk sesetengah orang, yang tu memang perlukan perancangan yang lebih teliti sikit berbanding orang yang makan daging. Okey, kita dah settle bab berapa banyak protein. Sekarang, soalan seterusnya. Adakah semua protein tu sama kualitinya? Dan inilah yang membawa kita ke debat panas pasal kualiti protein, terutamanya antara sumber tumbuhan dengan haiwan. Kualiti protein ni sebenarnya bergantung pada blok binaan dia yang kita panggil asid amino. Ada 9 jenis asid amino yang badan kita tak boleh buat sendiri. Sebab itulah ia dipanggil perlu atau essential. Maksudnya, kita wajib dapatkan dari makanan. Sebab apa? Sebab asid amino ni lah yang digunakan untuk bina semua benda dalam badan, dari otot sampai ke hormon. Dan kat sinilah kita nampak beza ketara antara sumber haiwan dengan tumbuhan. Protein dari haiwan biasanya dianggap lengkap. Maksudnya, ia ada kesemua 9 asid amino perlu tu dalam pakej yang cun. Sebaliknya pula, kebanyakan protein dari tumbuhan ni tak lengkap. Maksudnya, ada 1 atau 2 asid amino yang kurang sikit dalam tu. Tapi tak lengkap bukan bermakna tak bagus tau. Cuma kita kena jadi lebih bijak sikit. Caranya, kita guna strategi yang dipanggil protein pelengkap. Macam yang anda boleh nampak, kita boleh gabungkan sumber yang berbeza. Contohnya ke kacang dengan bijirin untuk cukupkan semua asid amino yang kita perlukan. Dan part paling best anda tak perlu pun makan dua-dua benda ni sekaligus. Asalkan dalam sehari tu anda dapatkan dari pelbagai sumber, kira dah settle. Dan berita baik tak habis kat situ je. Rupanya peraturan tak lengkap untuk tumbuhan ni ada pengecualiannya.
Ada sumber tumbuhan yang memang dah lengkap secara semula jadi. Contohnya macam soya, quinoa dan biji chia. Terutamanya soya, ia memang superstar dalam kategori ni. Kualitinya sangat tinggi, boleh kata setanding dengan protein haiwan. Okey, jom kita gali lebih dalam sikit. Daripada 9 asid amino penting tadi, sebenarnya ada satu yang jadi macam bos dia. Dialah yang bagi signal untuk proses bina otot bermula. Nama dia leucina. Dan analogi kunci kereta ni memang terbaik sebab kalau tak cukup leucina, ibaratnya enjin pembaikan otot kita tak boleh nak start. So, berapa banyak leucina kita perlukan untuk pulas kunci enjin tu? Kajian tunjukkan, target kita adalah sekitar 2.5 hingga 3 gram untuk setiap hidangan. Barulah signal bina otot tu cukup kuat. Dan kalau anda tengok jadual ni, nak capai target tu dengan makanan tumbuhan, senang je sebenarnya. Satu hidangan sebut protein soya, dah boleh lepas target. Kalau gabungkan tempe atau edamame dengan sumber lain pun, dah boleh capai juga. Okey, kita dah cover bab jumlah dan kualiti protein. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian seterusnya. Kita nak pecahkan beberapa mitos yang selalu sangat kita dengar. Mitos yang buat kita fokus pada benda yang tak penting dan lupa benda yang penting. Mitos nombor 1 yang paling popular. Soya ni tak elok untuk lelaki, boleh kacau hormon. Mesti pernah dengar kan? Tapi sebenarnya, benda ni dah lama dibuktikan salah. Petikan yang anda nampak ni datang dari satu meta-analisis gergasi yang kumpul semua data dan buat kesimpulan. Tak ada langsung bukti saintifik untuk sokong dakwaan tu. Jadi, mitos ni kita boleh pangkas siap-siap. Dah selesai. Mitos nombor 2, pasal anabolic window yang famous tu. Idea yang kata kita wajib minum protein shake dalam masa 30 minit lepas workout, kalau tak, otot takkan besar. Okey, memang bagus ambil protein lepas workout, tapi kepentingan timing 30 minit tu dah diperbesar-besarkan. Sains tunjukkan benda yang jauh lebih penting ialah jumlah keseluruhan protein yang anda ambil dalam satu hari. Fokus pada jumlah total dulu, bab timing tu nombor 2. Baiklah, kita dah lalui macam-macam. Dari asas ke nombor ajaib, kualiti, sampailah kita pecahkan mitos. Sekarang, masa untuk kita cantumkan semua ni jadi satu panduan yang simple dan padat. Inilah dia, hierarki protein. Apa yang paling penting sampai ke yang paling kurang penting. Okey, inilah rumusan paling penting. Ikut turutan. Nombor 1, tapak piramid yang paling penting. Pastikan anda capai target harian 1.6 gram per kilogram. Kalau yang ni tak lepas, yang lain semua tak guna. Tingkat kedua, fokus pada kualiti. Pastikan anda dapat protein yang lengkap dengan semua asid amino perlu. Tingkat ketiga, dapatkan leucin yang cukup dalam setiap hidangan untuk hidupkan enjin pembaikan otot. Dan di puncak piramid, benda yang paling tak perlu dirisaukan, timing. Kalau 3 tingkat bawah tu anda dah jaga betul-betul, anda dah kira menang dah. Jadi, kita bermula dengan macam-macam maklumat yang mengelirukan dan sekarang kita berakhir dengan satu plan yang jelas. Dengan hierarki ni, anda dah ada blueprint untuk buat pilihan pemakanan yang betul-betul boleh bantu capai matlamat anda. Jadi, soalannya sekarang bukan lagi apa aku nak kena buat, tapi apakah langkah pertama yang akan anda ambil untuk semarakkan matlamat anda?